Okay, so boleh saya mula Nampak ke? Measurement of construction work 3 DQS 201. Minta siapa-siapa respon. Nampak? Nampak ke? Tadi nampak saya. Okay. Nampak saya. Nampak, okey. Ada. Okay, terima kasih kalau yang nampak. Okay, so untuk minggu ni adalah minggu yang ke-13. Topik yang kita rancang untuk minggu ni adalah soil waste and drain pipe lah. So dalam dalam topik ni apa yang kita nak lihat? Pertama kita nak lihat apakah itu soil pipe, apakah itu waste pipe, apakah itu drain pipe. Okay, so then kita nak lihat juga kaedah ataupun cara kita untuk nak measure soil waste and drain pipe ni. So untuk makluman semua, soil waste and drain pipe ni adalah satu kategori mechanical. Kalau kita nak lihat dari segi penyediaan lukisan, untuk soil waste and drain pipe ini adalah dilukis oleh jurutera mechanical. Jurutera mechanical akan buat drawings dan biasanya QS akan buat taking off lah untuk dia punya part, dia punya bills of quantity tu. Tapi ada kalanya juga engineer mechanical ni dia akan provide sekali dengan bills of quantity, dia yang akan buat. So therefore sekarang ni kalau kita bekerja dalam di consultant untuk prepare dia punya BQ bagi item soil waste and drain pipe ni dah tak ada. Maksudnya dah tak, QS tak buat lah. Sebab apa? Sebab engineer mechanical dah provide sekali dengan drawings dan juga bills of quantity. Okay, so dalam soil waste and drain pipe ni adalah satu pipe yang mana berada di dalam kita punya bangunan. Biasanya pipe-pipe ni tersembunyi, tetapi walaupun tersembunyi pun kita ada kalanya kita boleh nampak lah dia. Selalunya dia akan berada di kitchen. Okay, dia akan berada di bathroom. Okay, and then kalau ada yard untuk mesin basuh, okay, ada bahagian pipe untuk nak discharge sisa daripada sisa daripada mesin basuh tu sendiri kan. So itu dia punya kedudukan ataupun lokasi pipe soil waste and drain pipe. Cuma kita nak lihat apakah itu soil, apakah itu waste, apakah itu ventilation pipe, dan function setiap pipe ni dia mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, dia mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kebiasaannya kalau kita lihat ni contoh diagram lah dia bagi InsyaAllah kita akan tengok. Di antara konten yang ada dalam kita punya presentation pagi ni adalah pertama kita nak tengok introduction on soil waste and drain pipe, dan kita nak tengok SMM2 punya requirement berkenaan dengan elemen soil waste and drain pipe, dan taking off list, query list, kita nak tengok sedikit slip sort, contoh slip sort, dan juga plumbing schedule, and then ada a few drawings and ada sample and ada description. Okay, so ini adalah contoh kita kata basic diagram untuk kita punya soil waste and drain pipe. Okay. Okay, ini dia punya soil waste and drain pipe punya sistem. Okay, pertama kita nak tengok soil. Okay, soil
Pertama kita nak tengok soil, apakah kegunaan pipe untuk soil, apakah kita nak tengok apa nama ni, kegunaan pipe untuk waste dan juga vent. Okey. Soil ni biasanya dia berkait dengan sisa kumbahan. Biasanya soil pipe ni dia akan berkait dengan kumbahan dekat toilet. Manakala waste pula dia akan berkait dekat dengan buangan daripada kitchen. Apa sinki dekat kitchen ke apa semua kan. Dan vent pipe ni function dia adalah untuk membantu ataupun untuk mengelakkan daripada pipe tu berlaku dipanggil sebagai stuck ataupun dia jadi vacuum ke apa dia kena ada vent pipe. Vent pipe ni function dia untuk nak release dia punya vacuum supaya air tu boleh bergerak. Kalau tak air akan jadi apa nama ni macam static, dia jadi vacuum, air tu dia backflow. So function vent pipe ni penting. Therefore kalau kita lihat vent pipe ni dekat mana-mana rumah mesti ada. Rumah teres ke, rumah banglo ke, rumah apartment ke, mesti ada. Kat mana kita boleh lihat vent pipe? Vent pipe ni you all boleh lihat di bahagian bumbung dia terkeluar. Bahagian bumbung dia terkeluar pipe. Itu adalah bahagian kita pipe yang dinamakan sebagai vent pipe lah. Okay. Tadi nak masuk again. Okay. Right. So vent pipe ni membantu untuk nak menggerakkan waste dan juga soil supaya discharge daripada kita punya bangunan. Okay. So itu adalah basic yang kita perlu tahulah. Okay. Soil waste and vent pipe system. Okay. Biasanya soil ni biasa dekat toilet sajalah. Alright. Okay, untuk soil ni kebiasaannya dia tak bercampur dengan waste. Walaupun dia di hujung bangunan kita tu dia bergabung, tetapi dalam bangunan tu kebiasaannya bahagian waste adalah bahagian waste, bahagian soil tu bahagian soil. Right. Therefore kalau kita lihat dekat rumah, kalau you belajar BS dulu kan, kita ada gully trap kan. Gully trap. Gully trap dekat belakang rumah, siapa untuk rumah teres, belakang rumah akan ada satu gully trap, saiz dia 150 kali 150 mm. Dia punya segi 4 petak dekat lantai. So kalau you buka gully trap tu, so dekat gully trap dia akan kumpulkan keseluruhan pipe yang ada pipe waste yang ada dalam rumah kita. Therefore kalau kata sinki tu sumbat, kita nak pergi repair ataupun you all nak pergi release dia punya yang block dia punya pipe tu, sisa-sisa dapur yang block kita punya pipe kan, you all pergi dekat gully trap, you all macam clearkan dia punya sisa-sisa nasi ke apa sisa-sisa makanan lah di bahagian gully trap tu. Therefore dekat gully trap pipe waste ni, pipe soil ni tak pergi kat situ. Kalau tak jenuh. Sisa daripada kitchen bergabung dengan sisa daripada toilet, harum biru lagi nak repair. So kalau untuk soil daripada toilet tu dia akan terus pergi kepada manhole belakang rumah kita. Kebiasaannya untuk soil ni daripada toilet, daripada kita flush tu dia terus pergi kepada manhole dan terus discharge kepada sewage treatment plant ataupun individual septic tank. Itu beza dia. Apa nama ni, soil dengan waste. Begitu juga dengan vent pipe. Okay. Alright. Ini contoh apa nama ni yang color putih yang vertikal ni adalah dia punya apa nama ni soil pipe ataupun biasanya soil pipe lah daripada kitchen, daripada toilet. Sini toilet. Okey, ni pipe-pipe yang naik ini adalah untuk kegunaan toilet lah. Okey. Ini contoh apa nama ni pipe lead in trench. Okey, kalau kita lihat di manhole belakang rumah. So ada brown pipe ni untuk kita nak discharge sisa buangan daripada rumah.
Ini contoh lead in trench. Okey. Kalau kita lihat di sini ni adalah projek pembinaan sekolah blok tambahan. Okey, ini adalah kawasan toilet. Bila mana kawasan toilet, dia akan ada pipe-pipe ni lah. Dia akan, bila dah naik lantai nanti, dia akan letak sanitary fitting lah kat atas ni. Okey, yang bahagian ni mungkin untuk bahagian wash hand basin. Tempat basuh tangan tu. Kan? Ini contoh. Daripada bawah, kalau kata kita duduk di rumah 2 tingkat, bahagian bawah kita akan nampak. Biasanya bahagian ni kita kontraktor akan tutup dengan siling supaya tak nampak dengan jelas lah. So tak nampak dengan jelas. Okey. So ini kita boleh lihat. Ini saya maksudkan tadi. Ini adalah vent pipe. Vent pipe. Sini daripada toilet. Dia akan turun pergi sini. Ni vent pipe ni yang secara keseluruhan ni dia adalah vent pipe ni. Cuma yang ini daripada toilet ni dia transit dekat vent pipe. Macam yang ni lah. Ini daripada toilet dia pergi ke sini. Sekejap saya ada keluar. Assalamualaikum. Ada kat ATM? Belum lagi. Baru nak berkelas lagi. Sekejap lagi habis kelas nak buat tu. Katanya 5 Julai kan? Kelas kan? Oh. Sama lah. Dekat bawah nanti aku settle lah. Aku nak settle dalam 15 minit. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Okay. Boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Okay. So, ini contoh-contoh gambaran pipe yang ada di tapak lah. Yang kali biru ni adalah water pipe ni. Yang kita dah lihat minggu lepas. So, yang color brown ni adalah soil and waste pipe lah. Soil and waste pipe. Kalau you all lihat dua ni dua pipe ni, maksudnya macam saya cakap tadi lah, dia tak boleh sekali kan. Untuk daripada kitchen tu, kita basuh pinggan ke whatever dekat kitchen, so dia ada gali trap belakang rumah kan. Daripada kumbahan daripada toilet dia tak kumpul di situ, dia ada laluan dia sendiri. Right. Okay, so ini contoh dia lah, pipe yang berada di dalam core. Biasanya pipe ni kalau dia tak akan duduk di dalam slab, dia akan berada di bawah slab. Dia akan berada di bahagian bawah slab. Ini contoh lah. Soil and waste and vent pipe. Kalau kita lihat ni, ini vent pipe, ni daripada toilet, dia akan tap ke vent pipe. Daripada kitchen punya C, dia akan tap ke vent pipe. Ni kalau kata rumah yang jenis tinggi lah. Tapi kebiasaannya macam saya cakap tadi, kumbahan dengan waste dia tak boleh nak dalam satu pipe. Dia mesti akan berada di tempat lain. Tujuannya untuk maintenance. Lagi satu dia bau. Sebab kalau kita perasan macam dekat setiap sanitary fittings, sanitary appliances yang ada dalam bangunan, dia mesti ada trap. Trap ni ada tak kurang air kan. Tujuannya adalah untuk nak elakkan daripada bau busuk masuk ke dalam rumah kita. So to function untuk trap tu, selain daripada mempunyai fungsi-fungsi yang lebih teknikal lah. Tapi antara fungsi yang utamanya adalah untuk elakkan daripada bau. Okey. Contoh ini contoh dia lah, vent pipe ni. Vent pipe ini kita wash hand basin yang akan turun sini, yang mana toilet, yang tu pergi satu pipe je. Okey, kat sini satu pipe. Pipe ni
dia tak bercampur dengan kitchen. Pipe ni akan terus pergi ke manhole ataupun individual septic tank. Ini contoh ventilation, vent pipe ni. Okey, ini contoh vent pipe lah. Vent pipe ni nampak simple, tapi dia punya keperluan tu penting. Sebabnya untuk nak elakkan daripada berlaku stuck kita punya waste dalam pipe tu kan, dia perlukan vent pipe. Okey, ini contoh lah. Contoh pipe yang ada dalam bangunan untuk bangunan tinggi lah, kebiasaannya macam ni. Okey, sebab bangunan tinggi memang kita lihat dia saiz yang besar-besar lah. Kalau setakat rumah 2 tingkat adalah besar macam ni. Okey, contoh-contoh fittings yang ada dalam waste, soil waste pipe. Contoh-contoh fittings. Okey. Okey. Ini contoh-contoh ni. Okay, kalau kita lihat dalam SMM2 pula, kalau dalam SMM2 ni dia tak banyak sebabnya kerja-kerja pipe ni dia dia lebih kepada mechanical punya pipe so apa yang dalam SMM2 dia ada pipe yang MCC yang melibatkan excavation, dia refer kepada section D. Section D, right? So sekiranya ada excavate trench, so dia apply lah this section untuk item yang kita nak measure tu. Okay, ni contoh-contoh lah. Boleh lihat. Ni plumbing and mechanical. Okay, so kita boleh refer kepada section Q. Section Q. Okay. Tapi kalau kalau nak melibatkan excavation, dia refer pada section D. So dia macam tu. Sebab SMM2 ni dia adalah by trade, kerja, ikut kerja. Okay, ini contoh. Sekiranya contoh description dah diberi kat sini. 100 mm diameter, unsplasticized poly pipe, benda semua ni UPVC to Malaysia Standard 979 for soil pipe lead in trench. Okay, apa yang penting dalam description adalah pertama dia punya diameter pipe, jenis pipe, standard je, sebab standard ni dia merujuk kepada kualiti. Sebab pipe ni dia ada standard-standard tertentu yang mana untuk projek government dia punya spek lagi tinggi. Kalau kata projek yang rumah kita kata rumah yang private sector ni lah, yang swasta punya style ni, kadang-kadang dia ambil yang very minimum punya spek lah. So therefore perlu kita letak dia punya MS ataupun standard dia ni supaya dia menentukan kualiti dia. Sebab harga dia berbeza, walaupun RM1, RM2. Okay, ni contoh extra over untuk fittings. Sekiranya ada fittings, kita boleh create satu description. Ini contoh dari fittings. So macam mana kita nak detect fittings dalam building? Untuk nak detect fittings dalam building, first kita boleh lihat dekat kita punya diagram, schematic diagram, ataupun kita boleh lihat on section building dan juga plan. Which is section ni secara vertical kita nampak pipe tu pergi mana. Dan yang plan kita tengok yang horizontal. So di antara vertical and horizontal tu dia ada pertembungan di situ, so dia akan ada satu fittings. So saya harap you all boleh imagine lah. Okay, ni contoh fittings. Okay, ni contoh-contoh fittings lah. Maksud saya tadi yang vertical you all boleh lihat yang ni. Horizontal you all boleh lihat yang ni. Pertembungan di antara horizontal dan vertical dia akan ada satu fittings. So biasanya fittings you all boleh tengok dekat schematic diagram. Ini contoh dia punya taking off list lah. Ni kalau kata untuk satu bangunan yang complicated yang macam-macam dia punya size lah. Okay. Contoh typical item yang ada dalam soil waste and vent pipe. Okay. Ini contoh slip sort. Okay. Okay, untuk soil waste and vent pipe, dia ada juga dia punya
Dia minta you all provide dia punya schedule. Tapi untuk schedule ni nanti insyaAllah saya akan buat satu video lagi nak menceritakan cara nak buat schedule tu. Okay, ini contoh soalan ataupun kita kata drawings yang kita boleh lihat. Kalau kita lihat ni, dia adalah drawing plan. Bila plan, you all akan boleh nampak dia punya pipe yang mana berada di keadaan yang mendatar, yang horizontal. So, you all lihat di sini anak panah ni, anak panah ni SH ni refer kepada shower. Anak panah ni merujuk kepada flow air dia pergi ke tepi ni. Kalau kita lihat dekat toilet, dekat rumah you all, tepi ni mesti ada pipe ataupun dia akan box up kan. Maksudnya dia akan tutup dengan macam konkrit ataupun tiles this area, so you tak nampak dia punya pipe dalam tu. Reality dia ada pipe dalam box up tu. So so air akan mengalir pergi ke box up tu lah. Sama juga bath number 1 ni. Kalau you lihat dia punya flow dia datang daripada mana? Daripada 100 mm diameter UPVC band pipe. Maksudnya dekat sini dia akan tapping terus. Okay. Nak ambil line macam mana? Kita boleh scale ataupun ambil terus dimension yang diberikan sekiranya ada. Okay, ini plan untuk ground floor. Okay. Kalau kita lihat ni dining, kitchen. Kalau you all lihat dekat kitchen, okay, di sini, okay, tak nampak. Okay, ni sini vent pipe. Okay, vent pipe ni biasanya dia akan datang dari ni, daripada nampak tak bath tu, yang bath 1 ni dia akan turun ke sini. Ni bath 1 turun sini, bath 2 turun sini. Nampak tak? Bath 1 dengan bath 2 dia akan terus masuk manhole. Dia tak pergi kepada gully trap. Nampak tak? Gully trap, GULLY trap, gully trap. So gully trap ni hanya entertain untuk kitchen sahaja. Sekiranya ada tersumbat dekat kitchen, kita boleh buat maintenance kat situ. So dia tak boleh campur dengan soil ataupun kumbahan. Nanti dia ada bau. Okay. Ini contoh schematic diagram dia. Contoh schematic diagram. Kalau you all lihat daripada kitchen, nampak tak ada tulis gully track terus pergi sini. Daripada kumbahan-kumbahan yang ada daripada toilet semua ni, dia terus pergi kepada manhole. Manhole kalau you all lihat tepi rumah tu boleh nampak lah. Manhole dipanggil house manhole, backyard manhole ataupun house manhole. Ini contoh manhole detail. Ni dia punya pipe masuk, pipe keluar. Yang satu ni adalah gabungan keseluruhan yang akan bawa pergi kepada sewage treatment plant. Kumbahan tempat kumbahan najis lah. Ini contoh description, you all boleh refer di sini. So saya ingat itu sahaja untuk saya kongsikan dengan you all. So ada soalan ke? Kalau tak ada, saya stop dulu. Apa-apa soalan boleh tanya di Google Classroom ataupun boleh tanya dekat WhatsApp. Kalau lambat sikit saya mungkin ada kerja lain ataupun saya ada sedang kelas lain. So bagi rakan-rakan yang tak dapat join, sila maklum kepada rakan-rakan yang lain supaya rujuk dalam YouTube. InsyaAllah bila saya dapat video yang saya record ni daripada Google, saya akan upload ke YouTube lah untuk you all review balik. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu ya. Waalaikumsalam. Sir, ni ada assignment tak? Ya, ni tak ada. Tak ada assignment. Okey. Okey, Assalamualaikum. Sarang he. Terima kasih, sir. Sarang he. Sarang heo. Sarang apa, Faizal? Apa heyo-heyo? Aduh. Saya laju keluar tu. Ada kelas lah tu. Ama ni. Aku lah. Laju lah. Amar mesti dah Korang siap ada dulu assignment. Ha? Amar mesti dah siap assignment kan? Dah. Bye. Laju lah. Bye, Sal. Bye. Jumpa petang. Okay.